zaman Abu Bakar Siddiq. Seperti apa? Seperti wajib sembahyang 5 waktu, ijma', tak ada orang kata sunat. Hak lain pada tu tuan-tuan, kebanyakannya tak ijma'. Banyak benda hak mana tak jelas, tak ijma'. Sehingga Imam Ahmad kata manidda'a bil ijma'i faqad kadzab. Siapa yang mendakwa dengan ijma' maka dia bohong. Susah lah maksudnya nak jadi ijma'. Sampai sembahyang Jumaat tu wajib pun tak ijma'. Ada yang pergi kata sunat. Kalau nak kira cari ijma' ni memang susah ceritanya. Tapi tak apa. Kedua, adakah semua pendapat ulama semuanya betul? Ulama tu dihormatilah. Tapi ulama ni bukan rasul. Dia mungkin silap. Dia mungkin silap. Dia bukan rasul. Dia mungkin silap. Habis kalau ada pendapat ulama, kemudian ada Quran dan hadis tak sama pendapat ulama, kita nak pakai siapa? Quran dan hadis. Bila kita kata pendapat ulama, kita ni kadang-kadang faham, ulama kata macam ni, Quran kata macam ni. Tak. Ulama kebanyakannya sama dengan Quran. Tapi di kalangan ulama tu ada yang berbeza dengan Quran. Ataupun hadis. Biasanya orang tak berbeza dengan Quran. Quran ni jelas. Dia berbeza dengan hadis. Pasal hadis tu banyak. Pantang bab Quran ni susah nak cari ulama beza dengan Quran. Dan ulama bila dia berbeza dengan Quran, bukan dia nak lawan Quran tak. Sama ada dia tersilap ataupun dia terlupa. Maksud kalau dia berbeza dengan Quran atau berbeza dengan hadis, ataupun dia tak tahu tentang hadis tu. Takkan dia tak tahu dia ulama? Ya. Sebab pada zaman imam-imam ni tuan-tuan, walaupun mereka hebat, tapi bukan semua hadis terkumpul. Sebab tu kita jumpa Imam Syafi'i, hebat Imam Syafi'i ni, tapi dia kata asahul kitab ala wajhil ard al-muwatta. Kitab yang paling sahih atas muka bumi ni muwatta, Imam Malik. Sebab apa? Pada zaman Imam Syafi'i, Sahih Bukhari belum ada. Sahih Muslim belum ada. Imam Syafi'i hebat ke kita yang tak mau ikut Imam Syafi'i ni, kita hebat dari Imam Syafi'i ke? Orang tanya tak? Kita tak ada. Imam Syafi'i hebat. Tapi kita tak boleh tanya macam tu dalam agama. Hang ikut mazhab apa? Aku mazhab Syafi'i. Oh, siapa hang tak ikut Imam Malik? Hang hebat dari Imam Malik ke? Kacau tu. Hang yang tak mau ikut mazhab Syafi'i, kita hang hebat dari Imam Syafi'i ke? Hang pergi ikut pendapat ulama lain. Kita kata hang yang pergi ikut Syafi'i, hang hebat pada Imam Malik, pada Imam Ahmad, pada Imam Abu Hanifah ke? Kalau kita duk main tanya macam tu sampai pagi esok tak habis. Jadi agama kena balik pada dalil. Ulama dihormati, tetapi ada tak kadang-kadang dia silap? Ada. Habis dia silap dia masuk neraka? Tak. Dia dah berusaha nak faham, dia tersilap sebagai insan, semua anak Adam salah. Yang betul dia banyak, yang salah 2-3 tempat, maka kita minta ampun pada Tuhan. Di akhirat esok, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan dia belah kebaikan, maka selamatlah dari akhirat. Contoh apa tuan? Ada. Saya selalu buat contoh-contoh yang tonton pergi buka kitab Ahkamul Quran Abu Bakar Ibnul Arabi. Dia kata sebahagian di kalangan para ulama berpendapat meliwat isteri. Liwat isteri. Liwat nah. Datangi isteri pada duburnya. Harus. Sebab apa harus? Nisa'ukum harsul lakum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah ladang kamu, datangilah ladang kamu macam mana yang kamu mau. Hadis kata la'ana mal'un man atamra'atuhu fi duburiha. Celaka, laknat orang yang mendatangi isteri pada duburnya. Nabi laknat. Ada saya tak apalah hadis-hadis tu, hadis-hadis lah, tapi saya nak pakai pendapat ulama. Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke? Setelah kita tahu ada hadis, kita nak perdekas juga dengan ada pendapat, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Hak ulama bagi pendapat tu, kita minta, kita kata dia tersilap lah kot. Mungkin hadis tu tak jelas ke dah. Pasal hadis ni banyak zaman dia tu bukan kumpul habis lagi. Pasal apa tak kumpul habis?
Sebab sahabat ni bila Nabi wafat, ada yang ada di Basra, ada yang ada di Kufah, ada yang ada di Basrah, ada yang ada di Yaman, berbagai-bagai, ada yang pergi ke berbagai-bagai tempat. Hadis Nabi ni bukan setiap kali Nabi cakap 100,000 ke, 10,000 ke, 5,000 dengar. Tak. Kadang-kadang 3 orang dengar, 4 orang dengar. Orang ni pergi sana, orang ni pergi sana. Ulama hadis kena duk cari seorang-seorang sahabat ni kumpul hadis. Itu kadang-kadang menyebabkan ada hadis yang orang ni kata, orang ni tak tahu. Disebabkan bukan daripada tak mau tahu, tapi berlaku di sebab-sebab tertentu yang saya sebut. Ini ada bincang bahagian lain dalam ilmu usul fiqh. Ada itu menunjukkan ada bab yang mana apabila ulama kata, kadang-kadang ada hadis yang tak sama dengan pendapat dah. Al-Imam Al-Qurtubi sebut dalam tafsir Qurtubi tentang ada pendapat yang disandak kepada mazhab Malik, bahkan sebagian sandak kepada mazhab Syafi'i. Salah satu qaul di kalangan ulama Syafi'i, sembahyang Jumaat fardu kifayah. Bahkan ada qaul sandak kepada Imam Malik, sembahyang Jumaat sunat. Sedangkan Quran kata, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintah Quran mesti perintah. Perintah kalau tak ada buktilan dia menjadi wajib. Tuan-tuan, kata ada orang tak mau sembahyang Jumaat. Hai, orang tak sembahyang Jumaat. Saya pakai pendapat hak kata wajib, hak kata sunat. Mana boleh? Dia kata, tu pun pendapat ulama juga. Dia kata, tuan-tuan, bolehkah dia buat main macam tu? Kau kita nak ambil tindakan? Nampak tak boleh ambil tindakan? Dia kata, saya pun pakai pendapat ulama juga. Tuan-tuan tahu itu astora jabat. Timbul benda tudung tutup aurat tak wajib. Dia bukan main-main pendapat dia sendiri tu. Pendapat dia itu disokong, bukan disokong, dia kutip daripada seorang tokoh dalam ilmu tafsir dan ilmu usul fiqh yang hebat daripada Maghrib Tunus. Nama dia Ibn Ashur. Ibn Ashur. Buku dia tu, kita yang mengaji Maqasidus Syara' memang pakai buku dia. Maqasidus Syari'atil Islamiyah buku dia. Bab tafsir baik. Dia kata bab jilbab ni hanya wajib pada orang Arab ni. Bangsa yang tak pernah duk pakai jilbab ni tak termasuk wajib. Kalau ada orang tak pakai tudung, main duk pakai, kita awak tak tutup aurat kepala wanita aurat. Saya pakai pendapat ulama. Boleh ke buat macam tu, tuan-tuan? Di atas kerana ada pendapat ulama saja kita nak amal, sekalipun orang dah buat mari dalil. Saya pakai pendapat ulama, takkanlah Ibn Ashur masuk neraka kot. Kita tak kata masuk neraka, tapi tang salah hang ikut hang salah. Tuan-tuan, banyaklah benda kalau nak disebut tentang pendapat ulama. Banyak benda. Kalaulah